Buletin D-Day 4 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia tampil cemerlang melalui Youth International Science Fair YISF 2023 apabila berjaya memenangi 4 pingat emas. 28 murid dan 3 guru dari pelbagai sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM turut membawa pulang 4 pingat perak dan 2 gangsa. Melalui pertandingan yang diadakan di Universitas PGRI Mahadewa Bali, Indonesia, pasukan Malaysia turut memenangi 2 anugerah khas dan 1 anugerah Grand Award. Antara sekolah yang dihantar bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian BSKK, KPM ialah College Genius Insan, USIM Negeri Sembilan, SMK Tunku Putra Johor, SMK Seri Teja, Gopeng Perak, SMK Padang Berampah Sipitang Sabah, SMK Dengkil Selangor dan SMK Lundu Sarawak. YISF adalah pertandingan inovasi sains yang terbuka kepada pelajar dari seluruh dunia. Melalui pertandingan itu, YISF menerima 673 projek dari 33 negara yang dibentangkan secara dalam talian serta bersemuka. Ini pula kisah seorang murid yang membuktikan sokongan ibu bapa membawa kejayaan dalam aktiviti kokurikulum yang dipilihnya. Amira Aisyah Hairul Nizam, 11 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang Aro Perlis telah memenangi 3 pertandingan memanah sejak mewakili sekolah dan negerinya. Kejayaan itu diperolehi hanya selepas beberapa bulan Amira Aisyah mula berjinak dengan sukan memanah pada September tahun lalu. Menurut ibunya, sukan itu adalah yang paling serasi dengan anaknya. Kita ni nak tengok dia bukan saja sukses dalam akademik, but we need to balance her activity, so that is why sebab dia ni tak minat sangat suka-suka macam olahraga, suka main bola and so on, so she choose to go for archery. So kita ikutkan je lah, dan Alhamdulillah dia pun serasi dengan sukan archery ni, yang mana dia sendiri kata dia suka sukan ni sebab sukan ni sukan sunnah, and she is trying to do her best dalam sukan ni, so kita support lah. Tambahnya, pelbagai kemahiran telah dipelajari anaknya dalam masa yang agak singkat, termasuk kemahiran berkomunikasi, bergaul dan pembawakan diri. Ia terbukti melalui penyertaan Amira Aisyah dalam pertandingan memanah sulungnya pada 9 hingga 11 Disember tahun lalu, iaitu Hidayah Islamic School Open di Johor Bahru. Meskipun mendapat tempat kedua secara berkumpulan, dia turut dinobatkan antara 16 pemanah terbaik secara keseluruhan. Terbaru, Amira Aisyah mendapat tempat ketiga dalam kejohanan memanah Majlis Sukan Negara MSN Perlis Siri 1 pada 11 Mac lalu. Pertandingan itu difahamkan antara platform mencari atlet baharu dalam sukan memanah. Seramai 43,019 pelajar sekolah menengah didapati merokok berdasarkan saringan dijalankan menerusi program kesihatan oral tanpa asap rokok kotak tahun lalu. Manakala bagi tempoh sama saringan dijalankan mengesan, seramai 341 murid sekolah rendah turut terjebak dengan perbuatan itu. Pada tahun 2022, seramai 2 juta murid di sekolah rendah telah disaring, dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 341 murid didapati merokok dan telah diberikan intervensi berhenti merokok. Manakala di sekolah menengah pula, seramai 1.3 juta murid telah disaring dan 43,019 orang murid didapati merokok dan diberikan intervensi berhenti merokok oleh pengurusan pasukan pergigian KKM. Beliau berkata demikian di Parlimen bagi menjawab pertanyaan berhubung perkembangan terkini pihak Kementerian Kesihatan KKM dalam generasi penamat anti rokok Gegar serta sejauh mana kempennya berhasil. Jelasnya, kempen Gegar 18 juga dijalankan di 9 institusi pengajian tinggi dengan kerjasama Yayasan Sukarelawan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Selain itu, 19 kampus universiti turut melaksanakan program MQuay dan membuat saringan serta intervensi untuk menghentikan tabiat merokok dalam kalangan penuntut. Bagi golongan belia yang tidak memasuki mana-mana IPT, program diperluas melalui kerjasama Majlis Belia Malaysia dan pertubuhan berkaitan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan kenyataan pihak tertentu yang mendakwa penetapan Tarikh Hari Raya Aidilfitri tahun ini dikeluarkan jabatan berkenaan. Ia menasihati semua pihak agar menghormati proses penentuan rasmi tarikh itu di negara ini yang dibuat penyimpan mohor besar Raja-Raja selaku pihak yang diamanahkan Majlis Raja-Raja.
JAKIM menerusi perkongsian di Facebook rasminya berkata, pemberitahuan hari akhir Ramadan yang disebarkan menerusi media sosial menunjukkan tarikh 20 April manakala 1 Syawal pada 21 April. Paparan itu sekaligus menimbulkan spekulasi dalam kalangan warga maya mengenai tarikh Hari Raya Aidilfitri kali ini. Terdahulu, JAKIM memaklumkan cerapan hilal Syawal tahun ini adalah pada petang hari Khamis, 29 Ramadan bersamaan 20 April. Untuk rekod, sambutan Aidilfitri di Malaysia tahun lalu dijangka pada Selasa 3 Mei. Namun penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad mengumumkan Hari Raya adalah sehari lebih awal, iaitu Isnin. Bersua kembali, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan gempa bumi yang berlaku di Laut Cina Selatan awal pagi semalam tidak menghasilkan sebarang gegaran di permukaan. Menerusi satu kenyataan, Met Malaysia berkata ia kerana gempa bumi itu berlaku terlalu dalam iaitu 611 km. Malah pemantauan yang dijalankan juga mendapati tiada sebarang gempa susulan berlaku. Jelasnya, sistem rangkaian sismik telah mengesan gempa bumi itu berlaku pada jam 3.32 pagi berukuran 4.4 magnitude di kedudukan 6.45 darjah utara, 115.87 darjah timur di Laut Cina Selatan. Gempa berada di kedudukan yang secara amnya di luar zon aktif iaitu di luar lingkaran api Pasifik. Semalam tular di media sosial mendakwa satu kejadian gempa bumi berlaku di Laut Cina Selatan, kira-kira 53 km dari Kota Kinabalu, Sabah. Sepatutnya tidak boleh bergerak namun demi kelangsungan hidup terpaksa dibawa ke tempat berniaga setiap hari. Itulah keadaan dialami kanak-kanak istimewa berusia 2 tahun Nur Sarah Natasha Hamad yang mengidap penyakit hidrosefalus atau kepala besar sejak dari dalam kandungan. Penyakit itu adalah pembentukan cecair dalam rongga yang mendalam di dalam otak yang menyebabkan pembesaran kepala. Pasangan Hamad Subri dan Nur Salina Ali dari Flat I Park Bayan Lepas mempunyai 4 lagi anak berusia 5 hingga 8 tahun termasuk sepasang kembar yang normal. Bagaimanapun, Nur Sarah Natasha dikesan mengalami masalah pembentukan cecair berlebihan. Dari dalam perut dah jadi kepala macam ni, dalam kepala dah blok air dah. Lepas tu keluar-keluar dia baring saja, dia tak boleh bangun sebab dia kepala dia berat. Tak boleh bangun, dia boleh gerak saja kaki tangan. Lepas tu cakap semua tak boleh, cuma dia boleh AO saja. Walaupun dinasihatkan supaya membataskan pergerakan Nur Sarah Natasha, ibu bapanya tidak dapat memberikan keselesaan itu. Mereka yang menjual air tebu di tepi jalan terpaksa membawanya sekali sehingga selesai berniaga pada waktu petang kerana tiada penjaga di rumah. Jelas Nur Salina, walaupun sangat berhati-hati, pernah berlaku pendarahan di kepala akibat terlalu lama duduk di dalam kereta seorang bayi. Susulan insiden itu, doktor memberi amaran bahawa tulang lehernya boleh patah berikutan kepalanya yang berat serta tidak ditampung dengan betul atau lebih buruk, boleh hilang nyawa. Pendapatan kira-kira RM1,500 sebulan tidak mencukupi untuk perbelanjaan perubatan, lampin pakai buang dan susu bayi untuk Nur Sarah Natasha selain keperluan harian dan anak-anak lain. Justru dia menyeru pihak prihatin untuk menyumbang kerusi roda khas bagi kegunaan anaknya itu yang boleh menampung bahagian kepalanya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bayan Lepas, Azrul Mahathir Aziz, turut melawat keluarga berkenaan bersama Wakil Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Zakat Pulau Pinang dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri memberi sedikit sumbangan serta berbincang mengenai bantuan yang dapat dihulurkan. Hasrat kami adalah untuk membantu keluarga ni bukan secara one off. Semulanya kita nak mereka ni dapat bantuan secara berterusan dan dapat boleh jaga ataupun boleh survive hidup mereka sendiri, sama ada dengan bantuan one off itu ataupun dengan bantuan bulanan yang kita bagi. Maksud saya mereka boleh dapat hasil daripada perniagaan mereka itu sendiri untuk survive untuk anak-anak. Mereka memberi jaminan untuk membantu keluarga itu menstabilkan perniagaan kecil yang dijalankan selain mempertimbangkan sumbangan kerusi roda khas kepada kanak-kanak itu.
Sebut sahaja kuih gandos, mungkin ada yang tidak pernah mendengar, apatah lagi menikmati keenakan makanan tradisi masyarakat Jawa itu. Kuih gandos sangat terkenal dalam kalangan orang lama, khususnya di sebelah utara Johor, iaitu Batu Pahat dan Muar, namun ia semakin sukar ditemui ketika ini. Bagi memastikannya tidak hilang di telan zaman, seorang usahawan, Rosilah Senin, cuba memperluaskan pasaran kuih tradisi ini yang telah diusahakannya sejak 24 tahun lalu. Menurutnya, adunan kuih gandos sangat mudah seperti membuat lempeng kelapa. Namun bezanya adalah bentuk kuih seakan pisang yang dibelah dua. Ramuan dia tepung, kelapa, gula, garam, telur itulah daripada nenek turun-murun arwah nenek dululah yang buat lempeng tu. Banyak-banyak kuih yang lain tu macam kuih dah biasa kan, orang tahu. Jadi yang lempeng ni orang macam tak tahu. Jadi itulah ideanya kita nak buat kelainan lah maksudnya. Cari yang orang yang tak tahu. Ada, ramai yang tanya gandos apa lagi sebut lempeng, dia memang tahu lempeng kan. Kalau gandos tu, itulah kita cakap lah gandos tu kelapa, dia pakai cetak. Bagi pelanggan, kuih ini juga mengembalikan nostalgia zaman dahulu, terutamanya semasa majlis keramaian atau kenduri kendara. Masyarakat Jawa zaman kecil-kecil, kalau rewang buat kenduri kahwin, semua kuih gandos memang tak tinggal. Memang ada. Kuih gandos, kuih dangai sebelah Muar sana lah. Seberang jambatan Muar sana lah. Itu. Jadi masyarakat yang pure Jawa yang Jawa memang gandos lah. Resepi macam orang tua buat ke macam ni memang tradisional orang tua. Orang tua kan. Arwah-arwah atuk saya lah dulu. Rosilah menjual kuih gandos di rumahnya di Taman Austin Perdana, Johor Bahru. Disebabkan namanya yang unik, ramai pelanggan ingin mencubanya, termasuk dalam kalangan orang bukan Melayu atau orang luar Johor. Saya asal daripada Perak. Jadinya saya ni duduk dekat Johor ni memang first time lah jumpa lempeng gandos ni. Jadi bila kita makan tu rasa sedap lah pula kan. Jadi kita tak pernah tengok benda tu. Jadi first time memang sedap. Anak-anak pun suka lempeng gandos ni. rasa dia macam mana boy? Rasa dia unik lah rasanya. Memang dia nampak macam dia lebih kurang adunan macam lempeng yang tu, tapi disebabkan dia punya bentuk ni dia unik. Kita tengok dia punya ni, lepas tu makan pula cecah dengan sambal ilis ni, Allah, memang sedap lah. Sebab saya first time, jadi masa yang berbuka puasa ni lah saya makan. Saya beli ni, saya pun Jawa Perak. Tapi sebabkan saya biasanya orang kata benda ni saya tak pernah makan lagi. Laporan luar negara, seorang pemuda di Palestin menyediakan sup percuma untuk orang ramai setiap kali bulan Ramadan. Walid Al-Hattab telah menyediakan dan mengagihkan sup hidangan tradisional bernama Dresha itu selama 10 tahun. Orang ramai tidak kira dewasa atau kanak-kanak, kebiasaannya membawa bekal sendiri dan beratur untuk mendapatkan sup sebelum masuknya waktu maghrib atau berbuka puasa. Menurut Walid, sup ini diberi percuma kepada sesiapa sahaja. Jelasnya dia tidak memilih penerima, namun jika ada yang memerlukan, dia membantu dengan cara lain kerana hidangan sup sahaja tidak mencukupi. Dresha adalah makanan tradisional Palestin yang dimasak dengan gandum jenis durum hijau. Sebuah taman tema tertutup menjadi tarikan baharu yang mesti dikunjungi di tengah-tengah bandar Kahirah, Mesir. Hall of Selfies menawarkan keunikan dengan pelbagai peralatan atau prop menarik untuk pengunjung bersuah foto. Bertemakan neon dan dipenuhi variasi lampu berwarna-warni serta pelbagai prop kreatif, Hall of Selfies memberi peluang kepada pengunjung untuk bersuah foto, bermain gelongsor dan berguling main dalam lautan bola. Diasaskan oleh dua beradik perempuan, Hoda dan Iman Abdul Aziz, kewujudannya mendapat sambutan memperangsangkan. Apatah lagi kerana selfie adalah trend dan hiburan zaman kini. Iman berkata harapan mereka bukan hanya menawarkan gambar bertema kepada pengunjung, tetapi juga pengalaman yang menyeronokkan. The idea of an interactive selfie museum has been trending worldwide since 2016, and we are finally excited to bring the idea to Egypt. Hall of Selfies was designed as a maze for customers to go through to explore the different themes. It's set up in a way for customers to have a unique experience and use the different props provided. We wanted to create a wonderland for family and friends to have fun and create memories together.
Hall of Selfies telah dibina lebih 2 tahun lalu. Kini ia kekal menjadi lokasi kunjungan wajib dalam kalangan rakyat Mesir atau pelancong dari pelbagai negara. اتبسطت قوي في المكان ده. كانت حاجة حلوة قوي جديدة ما اتعملتش في مصر قبل كده كانت حاجة يعني ان انا صورت فيها كتير. كان في كل أوضة كانت مختلفة عن الثانية، فبشكل عام كانت حاجة حلوة وبسطت وما حسيتش ان في حاجة ناقصة. كان حتى الستاف كله كان بيساعد قوي كانت experience حلوة قوي بشكل عام. Anggota BTS Jimin melakar sejarah sebagai artis solo Korea Selatan pertama mengungguli carta lagu Billboard Hot 100 Amerika Syarikat. Ia menerusi single Like Crazy yang dilancarkan pada 24 Mac lalu serentak dengan album solo pertamanya Face. Lagu yang liriknya turut dihasilkan Jimin bersama seorang lagi anggota BTS RM mengedepikan Flowers nyanyian Miley Cyrus yang telah mengungguli carta selama 8 minggu. Pencapaian Jimin ini juga memecah rekod dilakar Psy yang tercipta pada 2012 menerusi lagu Gangnam Style di tangga kedua. Sementara itu, album Face mencecah kedudukan kedua carta album Billboard, menjadikannya album artis solo Korea dengan kedudukan carta tertinggi. Ia turut mengatasi rekod dilakukan RM menerusi album Indigo di tangga ketiga. Dalam pada itu, selepas New Jeans, nampaknya kumpulan baharu 50-50 semakin mendapat tempat di hati peminat. Buktinya, mereka mencatat jumlah pendengar bulanan setinggi 10 juta di Spotify hanya menerusi 6 buah lagu, termasuklah Cupid yang tular di media sosial. Tidak dinafikan, Cupid mungkin punca kejayaan ini. Saban hari, ia berkumandang sebagai lagu latar pelbagai video di TikTok. Malah tariannya dijadikan cabaran atau challenge buat generasi muda. 50-50 diperkenalkan pada November tahun lalu. Mereka adalah kumpulan K-pop kelima mencatat pencapaian seumpamanya di Spotify selepas BTS, Blackpink, Twice dan New Jeans. Laporan sukan, Kementerian Belia dan Sukan hari ini melancarkan Direktori Fasiliti Sukan yang menyenaraikan inventori kemudahan sukan yang dimiliki dan dikendalikannya. Orang ramai boleh mengakses direktori itu dengan membuat carian daripada senarai sedia ada mengikut lokasi dan jenis sukan di laman web KBS. Penyediaannya diharap dapat menangani beberapa perkara, antaranya isu kekurangan kemudahan latihan yang pernah dibangkitkan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan. Terdapat 1,135 fasiliti sukan yang telah disenaraikan di laman web KBS. Direktori ini diwujudkan bagi memudahkan orang ramai untuk mengenal pasti kemudahan yang bersesuaian dan berdekatan dengan adanya inventory. Dia bantu KBS untuk buat perancangan penggunaan dana kita. Masih terdapat fasiliti sukan yang dimiliki kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan yang belum berada di bawah senarai Direktori Fasiliti Sukan. Justru ia akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Direktori boleh diakses bermula hari ini dengan melayari laman tertera. Saingan bola sepak Piala MFL 2023 terus rancak sekalipun berlangsung pada bulan Ramadan. Selangor FC dan Kelantan FC berjaya melakar kemenangan pertama musim ini apabila melewaskan lawan masing-masing dalam aksi kumpulan B semalam. Lebih menarik, kedua-dua pasukan meraih 3 mata penuh di tempat lawan. Selangor dipaksa bekerja keras ketika turun menentang Sri Pahang di Stadium Darul Makmur, Kuantan. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama. Selangor akhirnya berjaya memecah kebuntuan selepas rehat menerusi tandukan Haikal Danish minit ke-57.
minit ke-83, Selangor dihadiahkan sepakan penalti dan kesempatan itu dimanfaatkan sepenuhnya Izrin Ibrahim untuk menggandakan jaringan. Seri Pahang cuba bangkit di penghujung permainan, namun keputusan 2-0 kekal memihak Selangor. Mereka juga melakar kemenangan pertama musim ini sekaligus melonjak ke kedudukan keempat dengan 5 mata. Seri Pahang yang berada di puncak kumpulan B dengan 7 mata boleh tercicir ke tangga kedua jika pencabar terdekat Kuala Lumpur City Extension menambah 3 mata menentang Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi esok. Di Stadium Negeri Kuching, Kelantan juga melakar kemenangan pertama musim ini menundukkan Kuching City 3-2. Harith Akhir Syakar muncul wira pelawat apabila menjaringkan hat-trick bermula dengan gol seawal minit ke-7. Minit ke-27, Harith menambah gol kedua peribadi selepas memanfaatkan kesilapan benteng tuan rumah. Namun Kuching City merapatkan kedudukan menerusi Abang Haikal Abang Zafari minit ke-35. Bersambung babak kedua, Harith sekali lagi mencuri tumpuan apabila meledak hat-trick minit ke-66. Sebelum Cornelius Only Gina menggandakan jaringan buat tuan rumah seminit sebelum tamat masa permainan. Tiada lagi gol menyusul, Kelantan naik ke tangga ke-6 dengan 4 mata, manakala Kuching City jatuh ke tangga tercorot kumpulan B dengan 1 mata. Selepas Indonesia, Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA buat satu lagi keputusan mengejutkan apabila melucutkan pula hak tuan rumah bola sepak Piala Dunia bawah 17 tahun milik Peru. Bagaimanapun, FIFA tidak bercadang menunda kejohanan itu dan sedang mencari tuan rumah baru agar ia tetap dilangsungkan mengikut jadual. Menerusi kenyataan di laman web rasmi FIFA, tindakan drastik itu dibuat setelah Peru didapati tidak mempunyai masa mencukupi untuk meraih pelaburan diperlukan dan melengkapkan kerja menyediakan prasarana dan gelanggang. Peru pula menerima perlucutan berkenaan dengan sikap terbuka sambil menyifatkan hubungan dengan FIFA kekal baik. Malah FIFA turut menawarkan negara Amerika Selatan itu peluang untuk menganjurkan kejohanan lain pada masa depan. Beberapa masalah lain turut dikenal pasti, antaranya wilayah utara Peru dilanda hujan lebat bulan lalu di tengah-tengah taufan Yaku yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Persatuan Bola Sepak Peru FPF menjelaskan kerajaan terpaksa akur mengalihkan perbelanjaan negara ke arah pembangunan awam dan penduduk. Brazil selaku tuan rumah edisi 2019 berkemungkinan antara calon yang disenarai pendek FIFA untuk menggantikan Peru. Sepak mula kejohanan membabitkan 24 negara itu ditetapkan pada 10 November nanti. World Wrestling Entertainment WWE akan bergabung dengan pemegang franchise UFC Endeavour Group. Ia akan dilakukan di bawah satu kerjasama bernilai kira-kira $21 bilion atau 92.526 bilion ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Endeavour, Ari Emanuel, berkata perjanjian itu adalah satu langkah transformasi. Beliau memberi jaminan akan menggunakan Endeavour untuk mendapatkan penajaan serta meningkatkan pertumbuhan syarikat baharu itu dan kerjasama dengan pihak media. Mengikut perjanjian itu, Emanuel akan turut menjadi ketua pegawai eksekutif bagi syarikat baharu itu dengan memegang 51% kepentingan. Baki 49% akan dimiliki pelabur WWE. Paparan replika Eiffel Tower setinggi 32 meter berhampiran menara sebenar di Paris, Perancis mengakhiri Buletin Didik. Saya Zati Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.